sejahtera dan selamat datang ke siri Bicara Undang-Undang, yang mana pada hari ini kita akan membincangkan mengenai COVID-19 dan hak asasi. Jadi bersama saya pada hari ini adalah dua panel yang saya kata sangat layak untuk membincangkan mengenai isu kita pada hari ini. Tapi sebelum saya memperkenalkan kedua-dua ahli panelis kita pada hari ini, ingin saya maklumkan kepada para penonton bahawasanya forum ini akan dijalankan dalam kedua-dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi, if any of my international friends here who wants us to communicate in English, who wants to ask questions in English, please do so in the comment section. Dan kepada rakan saya yang berbahasa Melayu juga boleh berikan soalan anda di ruangan komen. Jadi tanpa membuang masa, kita ada 1 jam dan hari ini kita akan membincang mengenai satu isu yang bagi saya cukup panas dan cukup berilmiah lah untuk kita bincangkan pada hari ini. Jadi pertamanya kita ada beliau memperoleh PhD beliau daripada University of Aberdeen, Scotland, dan juga merupakan seorang pakar dalam undang-undang buruh dan hubungan industri. Jadi saya ingin perkenalkan Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud. Assalamualaikum Doktor. Doktor sihat Doktor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, alhamdulillah. Terima kasih. Doktor dekat UAE? Saya di office di UAE, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Baiklah. Seterusnya ni lagi seorang graduan daripada dua negara memperoleh PhD beliau daripada Aberystwyth University of Wales dan merupakan seorang pakar dalam undang-undang perlembagaan serta juga hak asasi manusia. Dengan ini saya ingin perkenalkan Profesor Madya Dr. Khairil Azmin bin Mokhtar. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Faiz? Alhamdulillah, terima kasih Doktor. Saya sihat je. Doktor kat rumah dah? Saya sedang work from home. Work from home norma baru COVID-19. Jadi MCO, conditional MCO sekarang dah di-extendkan ke 9 Jun. Jadi saya rasa kedua-dua panel kita ni penangkan sekarang ni tengah berusaha sedaya upaya untuk optimiskan pembelajaran daripada rumah. Terima kasih banyak-banyak para panelis kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa dan tenaga untuk bersama share pengalaman dan pendapat undang-undang yang ada. Jadi sekali lagi kepada para penonton ingin dimaklumkan forum ini buat dalam kedua-dua bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Boleh typekan soalan anda di ruangan komen. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke perbincangan pada hari ini. Jadi saya katakan tajuk pada hari ini bagi saya agak umum lah, hak asasi secara umum, tapi ada berkaitannya dengan COVID-19. Tapi sebelum kita bincangkan mengenai COVID-19 itu sendiri, mungkin lebih baik kita bincangkan apa yang topik hak asasi itu secara separate dahululah. Dengan itu kalau boleh saya ingin jemput Dr. Khairil. Boleh tak saya minta kepada Dr. Khairil untuk berikan brief summary tentang fundamental rights yang ada dalam kita punya perlembagaan persekutuan? Okey, terima kasih Faiz. Assalamualaikum Prof Nik dan semua sahabat-sahabat dan para penonton. Pertama sekali, sebelum kita bincangkan yang lebih lanjut, apakah kesan-kesan COVID-19 terhadap hak asasi, perlu dulu kita tahu apa dia hak asasi yang ada ataupun kita boleh kecapi. Okay, pertama sekali, hak asasi ni biasanya kalau bahasa Inggeris gunakan term human rights. Jadi maksud dia itulah kalau hak asasi fundamental liberties, tapi dalam bahasa Inggeris kadang kita gunakan konsep human rights. Jadi human rights ialah rights ataupun kebebasan yang diberikan pada semua manusia, all human beings. So tak kira lah ada tak kira jantina, tak kira kaum, agama, asalkan manusia maka dia mempunyai kebebasan ataupun hak asasi. Malah sekarang pun apa yang berlaku ialah dikembangkan konsep hak asasi itu, dikatakan selain pada human rights ada juga animal rights.
Kalau kita tengok COVID-19 ni, isu pasal animal rights pun kadang-kadang timbul. Sebab dia kata, siapa nak bagi makan kucing dekat kuliah, kesian burung ni tak dapat makanan kan. Malah ada kita tengok orang-orang yang pergi keluar, dia semata-mata dia nak bagi makan pada binatang-binatang yang tak berpenjaga. Jadi tapi kita sekarang kita akan tumpukan pada human rights dulu. Jadi human rights ni dia boleh diberikan ataupun dipunyai oleh sesiapa saja, tapi kita akan bawa dalam konteks Malaysia, iaitu hak asasi yang boleh dikecapi di Malaysia. Jadi saya nak share dulu pertama sekali kefahaman asas berkenaan dengan human rights ataupun fundamental liberties. Okey. Pertama sekali dalam Perlembagaan Persekutuan ada banyak sebenarnya kebebasan asasi yang dijaga ataupun yang tidak boleh diambil. Jadi sesiapa pun tak boleh menafikan hak asasi ini. Sama ada kerajaan, pihak berkuasa pun tak boleh menafikan hak asasi ini. Malah kalau kerajaan bertindak bertentangan dengan peruntukan yang ada ni, dia bertentang dengan perlembagaan, maka perbuatan kerajaan tu dianggap sebagai tidak berperlembagaan ataupun menentang undang-undang. Jadi apakah hak asasi yang wujud dalam perlembagaan? Kebanyakannya dinyatakan dalam bahagian 2. Tapi bahagian 2 ni tidak terhad. Hak asasi ini tidak terhad dalam bahagian 2. Dia sebenarnya lebih luas lagi. Tapi kebanyakan hak asasi itu terkandung dalam perkara-perkara dalam bahagian 2. Dalam bahagian 2 ada perkara 5 berkaitan dengan kebebasan diri. Perkara 6 keabdian dan kerja paksa. 7 perlindungan daripada undang-undang jenayah kuasa kebelakang dan penjagaan berulang. 8 hak kesamarataan. 9 larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. 10 kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. 11 kebebasan beragama. 12 hak berkenaan dengan pendidikan dan 13 hak terhadap harta. Jadi ini secara asasnya merupakan hak asasi yang terkandung dalam perlembagaan. Tapi dalam berkaitan dengan COVID-19 ni, saya nak sentuh hanya beberapa perkara saja secara umum. Okey, bagi saya dalam COVID-19 ni kebanyakan isu asasi yang akan berkait ialah berkaitan dengan perkara 5 kebebasan diri, berkaitan dengan perkara 9 iaitu larangan buang negeri dan kebebasan bergerak, perkara 10 kebebasan bercakap, kebebasan berhimpun dan kebebasan persatuan, dan perkara 11 kebebasan beragama. Jadi saya nak tumpukan kalau boleh dalam sempat untuk perkara ini dulu. Okey, sekarang kebebasan diri. Ada yang orang tanya pada saya, kita ni wajib ke pakai mask kalau tak keluar? Kalau nak keluar, kalau tak pakai mask ni bertentangan dengan asasi ke? Macam-macam isu. Jadi kebanyakannya bergantung pada perkara 5. Perkara 5 ni boleh kita kata yang paling luas sekali lah. Jadi perkara 5 ni dia protect 2 hak. Pertama hak nyawa dan kedua hak kebebasan diri. Jadi sekarang antara isu ialah orang tak boleh pergi keluar bekerja. Jadi bila dia tak boleh keluar bekerja, dia tak ada nafkah. Bila tak ada nafkah, tak ada duit, macam mana nak hidup? Jadi ada sekarang di isu dia ialah sama ada health ataupun wealth. Sama ada di kesihatan ataupun kehidupan, livelihood. Jadi berkaitan dengan ni perkara 51 amat berkait. Okey, dalam hak kebebasan diri ini salah satu benda yang dilindungi ialah right to livelihood, iaitu hak untuk bekerja, mencari nafkah untuk kehidupan. Tapi bagaimana kita lihat, hak ini tidak bersifat mutlak. Kenapa? Kerana hak ini boleh disekat mengikut undang-undang. Jadi kalau ada orang kata dia tak boleh keluar bekerja, maka itu menafikan hak asasi dia. Memang hak untuk dia bekerja tu disekat, tetapi disekat berdasarkan undang-undang. Maka sekatan tu tidak bertentangan dengan perlembagaan. Okey, seterusnya kita akan lihat lagi perkara 9. Perkara 9 ni berkaitan dengan hak kebebasan bergerak. Jadi kalau saya tengok perkara 9 ni, tiada seorang pun warga negara boleh dibuang negeri dari atau ditahan masuk ke persekutuan. Dan perkara 92 ni kalau kita tengok lepas ni pun, apakah sekatan-sekatan yang boleh dibuat oleh kerajaan dalam menyekat hak kebebasan bergerak dan bermastautin. Okey. Perkara 91, tak seorang pun warga negara boleh dibuang negeri. Kalau kita lihat bila sampai hari ini masih lagi kerajaan Malaysia membawa balik warga negara kita yang tinggal di luar negeri.
di Mesir, di Perancis, di negara Eropah, dibawa balik ke Malaysia. Walaupun warga negara kita mempunyai COVID-19 ataupun didapati positif COVID-19, tapi dibawa balik juga. Kenapa? Kerana ini adalah hak warga negara. Warga negara berhak untuk kembali ke negara walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Dan memang kerajaan pun memang kalau boleh memang kita nak buat oleh warga negara apa keadaan sekalipun. Tapi kita kena ingat bahawa hak ini untuk warga negara sahaja. Kalau orang tu bukan warga negara, maka dia tidak mempunyai hak untuk tinggal dalam negara. Dan kerajaan boleh menghalang warga negara asing masuk ke Malaysia. Itulah salah satu polisi yang berlaku dalam keadaan era COVID-19 ni. Di mana kita telah buat embargo ataupun kita tidak membenarkan orang daripada negara luar masuk ke negara kita dalam keadaan sekarang ni. Sebab kita nak kontrol COVID-19. Dan ini juga tidak bertentangan dengan perlembagaan. Okey, berkenaan dengan kebebasan bergerak, ini adalah dilindungi oleh Perkara 9. Tetapi Perkara 9 juga menyatakan bahawa kerajaan boleh menyekat kebebasan bergerak dan bermastautin. Sekarang ni kita tidak boleh bergerak dan kita dia kadang-kadang tak boleh nak balik kampung beraya pun tak boleh. Mastautin kan, balik kampung tak boleh. Jadi ini sebenarnya boleh disekat oleh kerajaan berdasarkan undang-undang yang sedia ada. Okey, kalau kita lihat dalam Perkara 92, ditulis di situ tertakluk kepada mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan keselamatan persekutuan, ketenteraman awam, kesihatan awam atau penghukuman pesalah. Tiap-tiap orang negara berhak bergerak dengan bebas di seluruh persekutuan dan bermastautin di mana-mana bahagiannya. Jadi secara amnya, sebagai warga negara, kita berhak untuk pergi ke mana-mana saja dalam negara kita. Dan kita berhak untuk tinggal bekerja di mana-mana saja dalam negara. Tetapi hak ini tidak mutlak juga. Dan bagaimana, kenapa dia tidak mutlak? Kerana kerajaan boleh menyekat kebebasan bergerak dengan menggunakan undang-undang berkaitan dengan kesihatan awam. Okey, jadi dan kalau kita lihatnya, kenapakah kita ada sekatan sekarang? MCO ataupun yang kata PKP kan, Movement Control Order, PKP, ini semua adalah undang-undang yang ataupun arahan yang dibuat berdasarkan undang-undang Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Ini kita panggil sebagai Parent Act ataupun Primary Law. Jadi berdasarkan akta inilah maka perintah-perintah ataupun order-order dibuat untuk menyekat kita bergerak. Kita sebenarnya, kita bukannya total lockdown. Kita masih boleh bergerak lagi. Tetapi pergerakan kita itu bersyarat. Iaitu kita mesti memenuhi syarat-syarat tertentu. Contoh dia, macam kalau kita nak keluar, sebelum ni pada awalnya kena keluar dalam 10 km radius. Dan kalau nak keluar hanya seorang satu kereta. Kita masih boleh bergerak, tapi pergerakan itu bersyarat. Dan syarat-syarat ini dibuat berdasarkan pada perintah-perintah pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 2020, iaitu undang-undang kecil. Jadi Menteri Kesihatan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit boleh membuat perintah-perintah, dan perintah-perintah inilah yang telah dibuat setelah berbincang dengan Majlis Keselamatan Negara atau MKN bagi mengawal pergerakannya untuk kita membendung penyebaran COVID-19. Okey. Dan pada 10 ni berkaitan dengan kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan, dan kebebasan berhimpun ni boleh juga disekat bawah perkara 10.2b disebabkan dengan menggunakan Undang-Undang Keselamatan dan Ketenteraman Awam. Dan akhir sekali saya nak sentuh perkara 11, iaitu berkaitan dengan kebebasan beragama. Jadi di bulan puasa ni memang kita amat terasa apabila tidak boleh mengerjakan salat tarawih berjamaah. Sebelum bulan puasa ni yang amat terasa sekali, terutama ni pada hari Jumaat lah, kita tak boleh keluar sembahyang Jumaat. Jadi itu memang yang amat terasa sekali lah di kalangan Islam. Dan biasa siapa yang biasa ke masjid, jemaah pun memang rasa amat sedih kerana terpaksa berjemaah di rumah saja, tak boleh keluar.
Okey, ini berkaitan dengan kebebasan beragama. Jadi dalam perkara 11 dinyatakan bahawa tiap-tiap orang berhak menganuti, mengamalkan agamanya dan pada pasal 4 mengembangkannya. Dan perkara 5 sekatan yang boleh dibuat. Jadi kalau kita lihat ya, perkara 11.1 bukan saja orang Islam, sebenarnya semua orang mempunyai hak beragama. Sama ada orang tu beragama Islam, Hindu, Kristian, Buddha, semua berhak menganuti, mengamalkan dan mengamalkan agamanya. Tetapi hak untuk beragama ni juga boleh disekat. Dan bagaimana kita boleh lihat ya, bukan saja orang Islam tak boleh keluar pergi ke masjid, ke surau untuk berjemaah, untuk bertarawih, tapi juga pengguna agama lain tak dibenarkan untuk pergi ke kuil, ke gereja dan sebagainya. Dan perkara ini dibuat berdasarkan undang-undang yang disebut ataupun nyatakan bawah ni, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit dan perintah-perintah yang berkaitan. Undang-undang ini adalah undang-undang berkaitan dengan kesihatan awam dalam perkara 11.5. Jadi perkara 11.5 mengatakan perkara ini tidaklah membenarkan ataupun hak untuk beragama tidak membenarkan apa-apa perbuatan yang berlawanan dengan mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan kesihatan awam. Jadi Akta Pencegahan dan perintah yang dibuat bawah akta ini adalah undang-undang berkaitan dengan kesihatan awam. Jadi walaupun kita rasa amat tidak dapat nak keluar menunjukkan jemaah di masjid, tapi kita terpaksa akur kerana ini adalah undang-undang yang dibuat berdasarkan kepentingan umum dan sebagaimana kita lihat, kita tahu bahawa berdasarkan pada fatwa yang telah dibuat oleh mufti negeri-negeri dan juga majlis fatwa kebangsaan dalam keadaan ini, maka kita perlu untuk menunaikan jemaah sama ada tarawih atau jemaah di masjid. Jadi inilah secara ringkas hak asasi yang terdapat dalam perlembagaan dan juga yang berkaitan dengan isu-isu COVID-19 secara amnya. Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Khairil. Saya rasa satu penjelasan yang sangat menyeluruh mengenai hak-hak yang berkait dengan COVID-19 ini. Jadi sehubungan dengan itu, mungkin kita gerak ke panelis kita seterusnya, Profesor Dr. Nick. Mungkin doktor boleh terangkan kepada para penonton mengenai hak pekerja dan employer dan employee dalam undang-undang buruh yang sejak ada yang mungkin berkait dengan COVID-19 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Faiz dan juga Dr. Khairil dan juga saudara sekalian yang sedang menonton. Sama-sama kita berbincanglah tentang isu ini kerana Dr. Khairil telah memberikan satu penerangan amat jelas ya, tentang hak-hak yang diperuntukkan dalam perlembagaan kita, Perlembagaan Persekutuan 1957. Dan dalam konteks perlembagaan itu sendiri, kita tidak dapat melihat satu peruntukan khas untuk pekerja ya. Tidak ada peruntukan yang mengatakan bahawa rakyat Malaysia ataupun semua orang berhak untuk bekerja dan hak kepada kerja dan sebagainya. Tidak ada. Tapi kalau kita rujuk kepada perkara 5 tadi secara keseluruhannya ialah yang telah ditafsirkan oleh mahkamah bahawa hak ataupun hak kebebasan itu bawah perkara 5 itu termasuk juga hak kepada kehidupan, livelihood, hak untuk mendapat gaji, hak untuk bekerja dan sebagainya. Jadi dalam konteks Undang-Undang Malaysia pula, kita mempunyai banyak undang-undang yang melindungi pekerja daripada perbuatan-perbuatan majikan yang tidak adil, melindungi pekerja dari disalahgunakan tenaga kerja itu sendiri. Ada perlindungan tentang gaji, kita ada sekarang undang-undang mengenai had gaji minimum, kita ada undang-undang tentang perlindungan daripada dipecat secara tidak adil dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, sejak kita merdeka dan in fact sebelum merdeka lagi telah ada undang-undang yang jelas mengenai perlindungan kepada pekerja dari segi keselamatan dan kesihatannya lah. Saya boleh merujukkan kepada beberapa undang-undang yang ada, misalnya Akta Kerja 1955 memberi perlindungan yang banyak ya, tentang hak minimum yang perlu diberi pada seorang pekerja. Hak untuk dilindungi dari dikerah bekerja lebih daripada 40 jam seminggu, hak untuk mendapat cuti tahunan, hak untuk mendapat perlindungan
kesihatan, hak untuk mendapat cuti bersalin dan sebagainya. Itu semua termaktub dalam Akta Kerja 1955 ataupun the Employment Act 1955. Kita juga ada Akta Hubungan Industri 1967, the Industrial Relations Act 1967, terutama sekali melindungi hak kepada pekerja daripada dipecat sewenang-wenangnya. Ya. Kita ada peruntukan undang-undang kecil misalnya di bawah Employment Termination and Layoff Benefits Regulation 1980. Ini amat relevan kan pada masa ini, masa pandemik COVID-19 ini, masa MCO, masa EMCO juga. Isu tentang pekerja tidak dibayar gaji, tidak dibenarkan datang bekerja ataupun dipecat, ataupun kilang tutup, ataupun majikan terpaksa menamatkan bisnes dan sebagainya. Itu semua adalah berkaitan dengan undang-undang. Kita juga ada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, OSHA 1994, yang melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja. Jadi ia juga amat relevan tentang COVID-19 ya, kerana kadang-kadang apabila majikan mengatakan pekerja mesti datang bekerja, kita telah boleh membuka syarikat kita. Ada pekerja yang tidak, yang takut datang kerana takut dijangkiti. Jadi ada peruntukan dengan jelas tentang undang-undang ini secara keseluruhan. Di samping itu Kementerian Tenaga, Human Resource Ministry telah mewujudkan satu guideline ataupun panduan ketika pandemik ini, dan panduan ini walaupun hanya hanya berbentuk panduan ataupun garis panduan yang tidak mengikat, tapi sebaik-baiknya lah majikan dan pekerja mengamati dan mematuhi panduan-panduan tersebut. Walaupun tidak boleh dibawa ke mahkamah dan katakan dia telah melanggar panduan, tapi ia amat penting kerana kalau kes ini dibawa ke mahkamah perusahaan misalnya, di industrial court, mahkamah akan melihat sama ada majikan mematuhi atau tidak garis panduan yang telah dikeluarkan oleh kementerian. Ini akan memberi impact kepada keputusan mahkamah. Kalau majikan tak ikut, maka mahkamah mengatakan majikan tidak berlaku adil pada pekerja dan akan memberi keputusan yang memihak kepada pekerja. Jadi saya setakat ini saya hanya memberi gambaran yang secara umum tentang apa undang-undang yang melindungi pekerja-pekerja di Malaysia hari ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nick. Saya rasa itu penjelasan yang sangat concise tentang undang-undang buruh. Ada beberapa part yang saya agak tertarik dengan lebih-lebih lagi mengenai isu panduan, garis panduan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Jadi walau bagaimanapun kita bergerak ke perbincangan kita sebenarnya lebih mendalam sedikit, lebih fokus kepada isu pada hari ini iaitu COVID-19. Jadi soalan saya kepada Dr. Khairil adalah dia berhubung kait juga lah dengan apa yang doktor dah bentangkan tadi. Adakah ada sebarang hak yang memang dilindungi oleh perlembagaan persekutuan regardless of any circumstances including pandemic? Adakah hak yang memang kerajaan tak boleh nak kacau langsung? Alright, okay. Thanks, Faiz. Sekarang kita nak kena rujuk juga pada peruntukan dalam perlembagaannya, sebab secara asas dia kerajaan hanya boleh bertindak mengikut undang-undang dan perlembagaan. Maka dalam keadaan apa cara asas sekalipun, tindakan yang diambil kerajaan tidak boleh bertentang dengan undang-undang dan perlembagaan. Sebab kita kena tahu bahawa kerajaan hanya boleh bertindak jika ada undang-undang yang membenarkan kerajaan membuat tindakan tersebut. Jadi kalau tak ada kuasa, tak ada punca kuasa, tak ada undang-undang yang membenarkan kerajaan untuk buat sesuatu, maka kerajaan tak boleh buat. Jadi kerajaan kena buat undang-undang untuk beri kuasa pada kerajaan untuk buat sesuatu. Jadi peranan undang-undang tu amat penting. Peranan undang-undang tu amat penting. Sekarang mungkin kita akan risau, adakah dalam keadaan COVID-19 sekarang ni, kerajaan boleh bertindak bertentangan dengan perlembagaan? Bolehkah kerajaan membuat sesuatu yang menafikan hak asasi yang dilindungi oleh perlembagaan? Jadi jawapan secara ringkas dia ialah tidak. Itu jawapan secara ringkas. Okey, kenapa? Yang ni saya perlu rujuk pada beberapa peruntukan yang ada dalam perlembagaan berkaitan dengan kuasa-kuasa kerajaan dalam perlembagaan.
Jadi kalau kerajaan tidak punya kuasa dalam perlembagaan, maka kerajaan tu tak boleh bertindak. Jadi sekarang, in short lah, tadi mula-mula saya cakap bahasa Inggeris, sekarang ni bahasa Inggeris, bahasa Malaysia, sekarang bahasa Inggeris pula. Sebab apa? Dua bahasa kan. So sekarang, macam soalan yang Faiz beritahu tadi kan, are there any rights that the Federal Constitution deem to be protected at all times regardless of any circumstances including this pandemic? So is there any rights which are vulnerable under the circumstances? Okay, sekarang kita kena all rights are protected at all times under the current regime of the pandemic in Malaysia. Inilah keadaan di Malaysia. Kenapa saya kata demikian? Kerana di Malaysia kita tidak mengisytiharkan darurat. Kita tak mengisytiharkan darurat. Tidak seperti di Jepun contohnya. Di Jepun darurat diisytiharkan. Malah ada bandar-bandar tertentu kuasa darurat digunakan. Malah di Amerika juga, kalau tak silap saya, darurat diisytiharkan dan kuasa darurat digunakan. Ada negara-negara yang mengisytiharkan darurat dan ada negara yang tidak mengisytiharkan darurat. Malaysia tidak mengisytiharkan darurat. Di United Kingdom tidak mengisytiharkan darurat. Jadi, apakah perbezaan antara perisytiharan darurat dan tak ada perisytiharan darurat? Perbezaannya ialah kerajaan tidak boleh menggunakan kuasa darurat, iaitu kuasa yang boleh digunakan untuk buat sesuatu bertentangan dengan norma perlembagaan. Jadi itu sebab saya nyatakan sini, maka dalam keadaan sekarang ni, semua hak-hak yang kita punyai dalam bawah perlembagaan adalah terlindung. Kerana kerajaan tidak boleh buat apa-apa tindakan bertentangan dengan peruntukan perlembagaan. Semua hak-hak yang saya nyatakan, yang dinyatakan sebelum ni, perkara 5 sehingga pada 13 dan malah semua peruntukan perlembagaan tidak boleh dicabuli dalam keadaan sekarang. Kenapa? Kerana semua undang-undang yang digunakan pada masa sekarang adalah undang-undang biasa ataupun ordinary laws. Okay? So, the law and regulation orders are subject to the constitution. Kalau kita lihat bawah sini, dinyatakan Article 4 Supreme Law of the Federation. The Constitution is the supreme law of the Federation, and any law passed after Merdeka Day which is inconsistent with this Constitution shall to the extent of inconsistency be void. Sekarang, walaupun kita sekarang dalam keadaan yang amat menyukarkan, tetapi kerajaan tidak mengisytiharkan darurat. Maksudnya kuasa darurat itu tidak ada dengan kerajaan kerana perisytiharan darurat tidak dibuat. Jadi kuasa yang digunakan oleh kerajaan dan undang-undang yang digunakan oleh kerajaan adalah undang-undang biasa. Dan oleh itu, undang-undang biasa dan kuasa biasa kerajaan tertakluk pada perlembagaan. Oleh itu, apa juga tindakan kerajaan dan apa juga undang-undang yang dibuat di bawah akta yang berkaitan tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan. Jadi itulah kesimpulan secara mudah mengapa kita tidak perlu gusar kerana semua tindakan kerajaan tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan. Okey, jadi sebelum tu saya nak huraikan apakah perbezaan darurat dan keadaan undang-undang sekarang dan undang-undang darurat. Jadi sebenarnya dalam perlembagaan ada dua punca kuasa yang membenarkan kerajaan untuk membuat tindakan bertentangan dengan norma yang ataupun value dalam perlembagaan, iaitu kuasa untuk membuat undang-undang khas. Undang-undang khas boleh dibuat oleh kerajaan berdasarkan dua peruntukan ataupun based on two provisions, which are Article 149 and Article 150. Perkara 149 dan perkara 150 terkandung dalam bahagian 11 dalam perlembagaan. Jadi berdasarkan dua peruntukan ataupun perkara ini, maka kerajaan boleh membuat undang-undang yang bertentangan dengan perlembagaan dan boleh membuat tindakan yang bertentangan dengan perlembagaan. Dengan kata lain, dengan menggunakan kuasa daripada undang-undang yang dibuat bawah perkara 149-150, maka kerajaan boleh menafikan hak yang ada dalam perlembagaan. Okey, bawah ada artikel 149 clause 2, berdasarkan perkara 1492, maka kerajaan boleh membuat undang-undang ataupun parlimen boleh meneruskan undang-undang yang bertentangan dengan perkara 5, 9, 10 dan 13.
Jadi jika Parlimen bersidang dan meluluskan undang-undang dan undang-undang itu bertentangan dengan perkara 5, hak kebebasan diri dan nyawa, ataupun perkara 9 berkaitan dengan hak bergerak, atau 10 kebebasan berhimpun, berpersatuan dan untuk berhimpun, bersatuan dan dan perkara 13 iaitu perkara berkaitan dengan harta. Jadi kalau undang-undang itu, walaupun undang itu bertentangan dengan perkara 5, 10, 5, 9, 10, 13, undang-undang itu tetap sah. Dan bawah perkara 150 6, undang-undang disebabkan oleh darurat. Tapi kita kena perlu faham ya, bahawa jika kerajaan ingin membuat undang-undang darurat, iaitu di bawah perkara 150, maka kerajaan perlu dulu, Yang Tuan Agong perlu mengisytiharkan darurat. Jadi jika tiada perisytiharan darurat dibuat oleh Yang Tuan Agong, maka kuasa darurat bawah 150 tidak boleh digunakan. Dalam arti kata lain, 150 sekarang tidak terpakai. Tapi kita perlu tahu. Okey. Jadi berdasarkan perkara 150, maka kerajaan boleh meluluskan undang-undang yang bertentangan dengan mana-mana peruntukan dalam perlembagaan. Dalam arti kata lain, undang-undang yang menafikan mana-mana hak asasi boleh dibuat di bawah kuasa darurat. Namun begitu, kuasa darurat tidak membenarkan Parlimen untuk meluluskan perkara yang berkaitan dengan Islamic law ataupun Islam, custom of the Malay, hak adat istiadat Melayu, or with respect to a matter of native law or custom in the state of Sabah and Sarawak, ataupun berkaitan dengan adat undang-undang dan adat resam di Sabah dan Sarawak. Dan undang-undang darurat juga tidak boleh bertentangan dengan peruntukan berkaitan dengan agama, kewarganegaraan ataupun bahasa. Jadi kalau macam Faiz tanya tadi, kalau adakah hak-hak asasi yang terlindung dalam apa keadaan sekalipun, maka saya boleh katakan bahawa bergantung pada kuasa mana yang digunakan oleh kerajaan. Jika kerajaan menggunakan kuasa bawah 149, maka selain ada 5, 9, 10 dan 13 terlindung. Tetapi jika perisytiharan darurat dibuat dan kerajaan meneruskan undang-undang bawah kuasa darurat, maka yang terlindungnya apa yang terkandung dalam 150(6)A sahaja. Okey, jadi dalam keadaan sekarang ni, kerajaan tidak meluluskan undang-undang bawah perkara 149 dan juga perisytiharan darurat tidak dibuat dan kuasa darurat tidak digunakan. Dalam arti kata lain, apa-apa undang-undang yang diluluskan oleh kerajaan atau digunakan oleh kerajaan dan apa juga tindakan yang dibuat kerajaan mestilah selari dengan perlembagaan dan tidak ada hak yang boleh dinafikan dalam keadaan sebegini sekalipun. Kerana apa? Kerana undang-undang yang digunakan ialah Prevention and Control Infectious Disease Act nombor 88 dan juga Regulation Made Thereunder. Dan oleh sebabkan ini semua adalah undang-undang biasa, maka undang-undang ini perlulah selari dengan perlembagaan. Jika tidak, maka dia terbatal dan tindakan yang diambil kerajaan akan dianggap sebagai tidak sah. Okey. Terima kasih sangat Dr. Khairil. Saya rasa saya ada beberapa soalan follow up. Jadi saya tertarik dengan perkongsian doktor mengenai perbezaan antara undang-undang darurat dengan undang-undang khas yang dicipta yang telah dibuat oleh pihak kerajaan. Jadi mungkin jika saya boleh minta doktor ulas saya lanjut, secara tak langsungnya jikalau ada darurat, kerajaan tak boleh membuat any peruntukan undang-undang yang menyentuh hak agama, betul tak? Kerana agama adalah di bawah kerajaan negeri. Jadi macam mana pula dengan adakah bermaksud ketika parliamentary mengisytiharkan MCO di mana semua rumah ibadat adalah ditutup, semua ibadat dibentikan aktiviti mereka, adakah adakah boleh melalui undang-undang kecil ni, undang-undang khas ni untuk kerajaan buat semikian?
Okey, dia sekarang kita ke flow faham ya, bahawa undang-undang berkaitan agama ni ialah undang-undang untuk mentadbir agama. Undang-undang untuk mentadbir masjid, untuk melantik pegawai masjid, untuk melantik pegawai pengutip zakat, undang-undang berkaitan dengan wakaf dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara berkaitan dengan agama. Zakat contoh dia. Okey. Jadi apabila apa yang telah berlaku ialah apabila kawalan perintah ini dikeluarkan, maka dia sebenarnya bukannya menghalang orang untuk pergi ke masjid, tapi dia nak mengawal pergerakan. Jadi maksudnya kalau orang tu duduk satu compound dengan masjid tak ada masalah. Dia pergi masjid kan. Kalau duduk dalam satu vicinity ataupun memang dia duduk dekat surau dan sebagainya, dia tak keluar dari kawasan. Jadi tak ada masalah untuk dia untuk berbuat demikian. Jadi tapi pada masa yang sama kita lihat bahawa keputusan yang dibuat sebenarnya adalah berdasarkan pada perbincangan dengan kerajaan-kerajaan negeri, khususnya Pak Berkuasa Agama. Jadi ketika macam di Malaysia ni kita kena faham bahawa terdapat pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Okey, kerajaan pusat ni bertanggungjawab untuk mengawal ketenteraman awam dan juga bertanggungjawab untuk kesihatan awam secara amnya. Manakala kerajaan negeri pula bertanggungjawab ataupun berhak terhadap agama untuk menentukan waktu untuk menetapkan bayaran zakat, pentadbiran agama Islam dan sebagainya. Jadi apabila selepas berbincang, sebab sebelum keputusan ini diambil, sebelum dibuat perisytiharan bahawa tidak dibenarkan untuk mendirikan sembahyang jemaat, berjemaah dan sebagainya, perbincangan telah dibuat di antara mufti-mufti dari setiap negeri yang mewakili negeri-negeri dan juga dengan ketua pengarah kesihatan dan juga para pakar dan spesialis. Sama ada apakah tindakan yang perlu diambil. Jadi apabila kesepakatan telah dibuat, maka pihak kerajaan negeri juga telah mengeluarkan pernyataan tidak membenarkan, ini menarik ya, kerajaan negeri tidak membenarkan masjid dan surau-surau digunakan untuk berjamaah. Jadi maksudnya walaupun dibenarkan untuk keluar macam kita sekarang, kita boleh keluar. Sebab sekatan tu sekarang PKPB ya, di mana kita boleh keluar. Satu kereta 4 orang pun boleh keluar. Kita nak pergi ke kedai boleh. Tetapi kita tak boleh pergi ke masjid lagi untuk menunaikan sembahyang Jumaat. Kenapa? Itu kuasa kerajaan negeri. Iaitu kerajaan negeri, pihak-pihak berkuasa agama dengan negeri masih lagi tidak membenarkan mendirikan solat Jumaat ataupun jemaah di masjid-masjid dan di surau-surau. Dan mungkin dalam seminggu dua ni kita mungkin akan dapat SOP barulah berkenaan sama ada kita boleh atau tidak mendirikan sembahyang berjemaah di surau dan masjid. Tapi pada masa ini kerajaan negeri telah membuat bersepakat selari dengan nasihat yang diberikan oleh pakar perubatan untuk tidak menggunakan surau dan masjid digunakan. Jadi begitu juga untuk rumah-rumah yang digunakan oleh agama lain seperti kuil, gereja dan sebagainya. Okay, terima kasih Dr. Khairat. Jadi penjelasan yang saya rasa lebih concise lah mengenai perbezaan pentadbiran dan juga aktiviti keagamaan. Jadi jelaslah bahawa ini bukannya satu keputusan yang dicapai oleh satu pihak, tapi instead ini adalah perbincangan menyeluruh oleh daripada mufti-mufti setiap negeri untuk mencapai kata sepakat untuk kalau kita tengok Faiz, di luar negara kan, contohnya di Saudi Arabia pun tidak dibenarkan orang buat umrah kan. Jadi sebenarnya boleh kata semua negeri Islam lah hampir bersepakat dalam keadaan ni. Alhamdulillah, terima kasih Doktor. Saya rasa perbincangan itu sangat menyeluruh dan saya suka perbincangan mengenai hak asasi dan hak untuk hak bergerak ni, hak bergerak pula, astagfirullahaladzim. Hak-hak yang berkait dengan COVID-19 ini. Jadi mungkin kita balik semula ke panelis kita yang kedua, kepada Dr. Nick. Jadi tadi Dr. Nick ada mengatakan tentang undang-undang Undang-Undang Buruh telah pun
telah cover setiap aspek hubungan antara majikan dan juga pekerja. Jadi soalan saya ni berkait dengan apa yang tadi Dr. Ni ada katakan. Sekiranya kita tengok konteks sekarang, kita dah ada PKPB bersyarat dan certain industri dibenarkan untuk dibuka. Jadi bila dia dibuka, tentunya certain company, certain kedai certain majikan mahukan pekerja mereka untuk kembali bekerja. Tapi jikalau pekerja ni tidak mahu pulang bekerja kerana takut akan infection COVID-19 ni, adakah ada tindakan yang employer boleh buat against this ketidakmahuan pekerja ni untuk kembali bekerja disebabkan alasan ini? Okey, kita tahu bahawa PKP ini dimulakan dengan PKP 1, 2, 3, 4 dan PKPB. Ketika PKP 1, 2, 3 memang tidak ada perniagaan atau aktiviti yang boleh dibuka kecuali aktiviti yang disediakan oleh essential services kan. Perkhidmatan penting misalnya komunikasi, perubatan, kesihatan, tenaga, pelabuhan dan sebagainya. Itu dinyatakan dalam undang-undang dengan jelas bahawa ini adalah essential services. Maka PKP telah merujuk kepada essential services ini perlu berjalan terus kerana itu adalah nadi pada sebuah negara, sebuah kerajaan perkhidmatan kepada rakyat. Tapi apabila PKPB ini diisytiharkan dan digazetkan, maka perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti yang dulunya tidak dibenarkan. Jadi kita berbalik kepada isu sama ada majikan boleh memaksa pekerja datang balik bekerja. Kita tahu bahawa semasa PKP ni banyaklah isu lain, isu tentang sama ada pekerja berhak mendapat gajinya walaupun tidak datang bekerja, sama ada majikan boleh memotong gaji atau mereka tidak membayar gaji langsung, sama ada majikan boleh memecat dan sebagainya. Itu banyak isu lain lah. Tapi dari aspek pada soalan Faiz tadi iaitu boleh ke majikan memaksa pekerja datang balik bekerja? Dalam konteks undang-undang pekerjaan tu kita kena lihat pada dua aspek. Satu aspek perjanjian ataupun kontrak antara majikan dan pekerja yang ditandatangani oleh kedua-duanya, bahawa majikan melantik pekerja, majikan membayar gaji pekerja, memberi pekerjaan atau memberi khidmat kepada majikan. Itu dalam konteks individu lah, hubungan antara individu. Tapi ia diselaraskan oleh undang-undang. Over and above adalah undang-undang. Undang-undang pekerjaan, misalnya Akta Kerja saya sebut tadi, Akta Hubungan Industri, Akta Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan. Jadi dalam konteks keselamatan pekerja itu, dia tidak mahu datang balik kerana dia takut kena jangkitan, takut dia didedah kepada bahaya penyakit dan sebagainya. Jadi di sini pertama kita lihat bahawa dari perspektif majikan berhak untuk memanggil pekerja balik. Kerana sekarang pekerjaan telah dibuka semula dan mereka mahu membuka balik kilang dan sebagainya. Mahu membuka lagi balik kedai dan sebagainya. Jadi maka dari konteks itu majikan berhak untuk memanggil pekerja balik dan pekerja mesti balik bekerja kerana dia masih bekerja dan asas hubungan mereka ialah pekerja memberi khidmat dan majikan membayar gaji. Kalau pekerja enggan datang bekerja maka majikan berhak untuk memecat. Jadi itulah konteksnya. Tapi alasannya ialah tidak mahu datang kerana takut tentang bahaya pandemik ataupun bahaya COVID-19 Jadi dalam konteks ini undang-undang telah menyebut bahawa majikan mempunyai tanggungjawab memastikan kawasan pekerjaan ataupun workplace itu bebas dari apa bentuk risiko, sama ada risiko kemalangan atau risiko penyakit. Jadi itu adalah tugas majikan dan dinyatakan dalam peruntukan misalnya Seksyen 15 Akta Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan 1994. Nyatakan bahawa itu adalah tanggungjawab majikan memastikan bahawa tempat kerja itu bebas daripada risiko kemalangan dan risiko penyakit. Jadi kalau pekerja tidak mahu datang dan dapat membuktikan ke mahkamah misalnya mengatakan bahawa majikan telah tidak menyediakan tempat kerja yang sihat,
yang selamat, maka saya rasa itu menjadi satu alasan yang penting untuk menolak perintah majikan untuk datang balik kerja lah. Itu satu aspek yang penting. Yang keduanya ialah kalaulah semua ini telah disediakan, misalnya majikan telah mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh MKN, oleh KKM, SOP-nya semua diikut, dan masih lagi pekerja tidak mahu bekerja, datang bekerja kerana alasan bahawa dia masih takut, maka majikan tidak ada pilihan lain selain memecatlah kerana pekerja enggan. Tapi kalau pekerja datang dan selamat, dan saya rasa tidak ada masalah. Dan kalau misalnya pekerja mahu datang bekerja tapi dia melihat bahawa majikan tidak menyediakan kesemua SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Misalnya perlu ada hand sanitizer, perlu mengambil suhu badan, perlu ada jarak sosial, perlu ada SOP yang ketat tentang hubungan antara pekerja, maka pekerja mempunyai hak juga untuk melaporkan kepada pihak berkuasa bahawa majikan ini tidak mengikut SOP yang telah ditetapkan, dan pihak berkuasa boleh mengambil tindakan kepada majikan. Itu adalah secara keseluruhannya. Lihat bahawa ia amat jelas, undang-undang itu ada, undang-undang itu ada, soalnya adakah undang-undang itu dilaksanakan dengan baik atau tidak, dan ada enforcement, ada penguatkuasaan. Itu saya rasa penting. Okay. Terima kasih. Saya tertarik dengan Dr. Ni tadi mengenai sekiranya pekerja tidak mahu pulang untuk bekerja walaupun pihak majikan telah mengikuti garis banduan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Pernah ke di mahkamah industri ataupun di mahkamah secara umumnya di mana pekerja itu membidas pemecatan beliau atas sebab hak asasinya untuk melindungi dirinya yang mungkin berkait dengan yang boleh dikaitkan dengan COVID-19? Pernah ada kes. Kalau tidak ada kes di Malaysia pun kita boleh rujuk kes-kes di luar negara. Misalnya kes-kes di England masih lagi relevan dengan undang-undang kita. Di mana ada satu kes itu seorang majikan telah meminta atau memerintahkan supaya pekerjanya pergi kepada suatu tempat, dan suatu tempat itu sebenarnya berada dalam keadaan peperangan, dan pekerja itu enggan pergi ke tempat tersebut, dan mahkamah memutuskan bahawa dengan menyuruh pekerja untuk pergi ke kawasan yang sedang berlaku peperangan, maka majikan telah meletakkan pekerja dalam suatu suasana atau keadaan yang berisiko tinggi, dan pekerja tidak wajib mengikut perintah majikan tersebut. Dan pemecatan yang dibuat oleh majikan tersebut adalah tidak sah. Itu sebagai contoh. Tapi kita balik kepada Seksyen 15 tadi, Akta Kesihatan dan Keselamatan Pekerja 1994 menjelaskan. Seksyen 15 mengatakan bahawa tanggungjawab majikan untuk menyediakan tempat kerja yang selamat dan bebas daripada barang bentuk risiko. Terima kasih Dr. Nick. Saya rasa presiden yang ada zaman sekarang, yang sekarang ini cukup jelas untuk melindungi hak pekerja daripada dijangkiti, pada masa sama juga utarakan mengenai tanggungjawab pihak majikan dalam memastikan suasana yang kondusif dan selamat kepada pekerja untuk bekerja. Jadi terima kasih kepada kedua panel kita. Saya rasa isu yang dibincangkan sangat menyeluruh. Jadi mari kita ke Q&A yang telah diberikan di ruangan komen. Soalan ni ditujukan kepada Profesor Nick. Soalannya adalah, saya rasa berkait dengan apa yang tadi Dr. terangkan, does temporary workers protected under law and thus entitled to just. Jadi bila kita kata tentang pekerja ni, adakah ia termasuk juga pekerja sambilan? Adakah maksud pekerja sambilan tidak boleh diberhentikan kerja mereka tanpa notis pandemik ni, ataupun ianya hanya apply kepada pekerja penuh, maksudnya pekerja tetap sahaja? Ya, soalan ni selalu timbul sebab kita pun mempunyai jumlah pekerja sambilan yang ramai, part-timer yang ramai lah. Dalam konteks ini kita ada peruntukan undang-undang tentang bayaran gaji untuk pekerja sambilan, part-time. Peruntukan undang-undang tentang berapa banyak atau berapa jumlah bayaran gaji kepada pekerja
sambilan itulah ditetapkan di undang-undangnya. Tapi status pekerja sambilan ni pada secara amnya ialah apabila seorang itu menandatangani satu perjanjian dengan majikan untuk bekerja, secara undang-undangnya mereka telah ada satu perjanjian, iaitu satu hubung yang ditetapkan dalam undang-undang. Itu mereka mempunyai hak dan juga tanggungjawab antara majikan dan juga pekerja, ya. So dari konteks undang-undang pemanjatan yang tidak sah, ya, wujud persoalan sama ada pekerja sambilan juga mendapat perlindungan yang sama, ya. Kalau dalam konteks Seksyen 20 Akta Hubungan Industri 1967 dan juga di Seksyen 14 Akta Kerja 1955, ya, ada perbezaan di situ, ya, kerana Akta Kerja menetapkan bahawa hanya mereka yang yang menerima gaji RM2,000 ke bawah ataupun RM2,000 ke atas, tapi dalam kerjaan secara manual boleh terpakai, boleh dilindungi oleh Akta Kerja. Tapi Seksyen 20 Akta Hubungan Industri 1967 ini terbuka kepada semua, ya. Sama ada orang itu belum disahkan dalam kerjanya, iaitu seorang probation misalnya, ataupun seorang yang masih lagi dalam dipanggil dalam probationary, ya, probationary staff, dan tidak dinyatakan dengan jelas sama ada part timer disebut di situ, ya. Memang tidak disebut part timer, tapi dalam konteks bahawa seorang itu punya hak untuk dia bekerja, dia bekerja apabila dia telah dilantik sebagai pekerja di bawah undang-undang, maka dia boleh membawa tindakan ke mahkamah, ya, kalau dia seorang pekerja tetap atau seorang probationary employee. Tapi seorang part timer itu masih lagi tidak begitu jelas, sama ada boleh termasuk dalam kategori employment ataupun employee atau workman di bawah Seksyen 20. Apa yang saya faham bahawa kalau pekerja itu pekerja kontrak, ya, yang misalnya dia mempunyai kontrak selama katakan 6 bulan dan mahkamah telah memutuskan bahawa pekerja yang mempunyai kontrak walaupun bukan pekerja tetap, tapi kontrak untuk 6 bulan atau 12 bulan atau lebih kurang daripada itu masih dianggap sebagai pekerja dan berhak untuk mendapat perlindungan. Jika misalnya setelah 6 bulan itu sepanjang beberapa tahun, setiap 6 bulan disambung balik, maka seolah-olah dia telah menjadi seorang pekerja yang tetap, ya. Begitu juga dengan seorang part timer tu, setelah tamat part time work dia untuk satu sesi, dia ditambah lagi, maka akan timbul wujud seolah-olah satu harapan bahawa dia akan terus mendapat pekerjaan di situ, ya. Itu pandangan saya lah, tapi mungkin ada pandangan-pandangan lain yang mungkin tidak bersetuju dengan pandangan saya ini. Tapi apa yang saya faham ialah kalau dilihat bahawa seorang itu, kalau dia pekerja tetap dia memang jelas, tapi kalau dia pekerja probation pun jelas, tapi kalau mereka itu contract workers ataupun pekerja kontrak, boleh mendapat hak yang sama di bawah Seksyen 20 dengan syarat bahawa dia telah disambung berulang kali kontrak dia. Itu dalam kontrak itu kita samakan dengan kontrak pekerja sambilan tersebut. Terima kasih Dr. Nick. Jadi saya rasa untuk penonton kita sudah jelas kita boleh mendefinisikan pekerja sambilan di bawah lindungan yang sama diberikan kepada pekerja tetap ataupun pekerja di dalam tempoh probasi. Soalan saya rasa kepada mereka yang bekerja secara part-time di luar sana, insya-Allah hak anda memang akan sentiasa terjaga. Ini soalan seterusnya ni kepada Dr. Nick. Dr. Nick. Okey. Soalan ni saya rasa boleh terbuka kepada kedua-dua sebab saya rasa walaupun soalan ini ditujukan kepada Dr. Nick, tapi saya rasa kedua-dua Dr. Khairi dengan Dr. Nick pun boleh jawab. Bagaimana dengan agihan kuasa kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dalam pelaksanaan PKP? Seperti apa yang berlaku ketika awal PKP dilaksanakan, ada kerajaan yang nak ikut, ada kerajaan negeri seperti Pulau Pinang tidak mengikut sepenuhnya ketetapan kerajaan pusat untuk melonggarkan PKP. Jadi sekarang apa yang saya faham daripada soalan ni adalah mengenai hak negeri dalam mengikuti undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan pusat, dan membenarkan undang-undang ni berkaitan dengan undang-undang buruh juga. Jadi mungkin saya boleh ajukan soalan ni ke kedua-dua panelis kita lah mengenai pendapat siapa yang nak mula.
Dr. Nick ke Dr. Karim? Mungkin saya sentuh sikit lah. Sebab Prof. Nick mungkin boleh sentuh lebih mendalam berkaitan dengan undang-undang buruh. Mungkin berkenaan dengan pembahagian kuasa dan isu yang berlaku apabila setengah negeri tidak bersekali dengan kerajaan pusat untuk membuat PKPB sebab mereka fikirkan bahawa belum masa lagi kan. Jadi sekarang memang itu adalah satu isu yang agak hangat diperkatakan. Dan mengapa timbul isu ni? Timbul isu ni ialah kerana sistem pentadbiran yang ada di negara kita adalah berdasarkan pada sistem federalisme, iaitu ada pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Jadi pada awalnya kebanyakan orang beranggapan bahawa hanya kerajaan pusat saja yang bertanggungjawab dan sepatutnya menguruskan semua hal-hal berkaitan dengan isu COVID-19 ni. Tapi sebenarnya isu tu tidaklah semudah yang disangka. Kerana ia melibatkan pelbagai faktor. Macam yang soalan yang sebelum ni pun, apabila ia melibatkan perkara agama, isu dia adakah kerajaan negeri juga berhak untuk membuat polisi berkaitan agama yang tidak selari dengan polisi yang dibuat kerajaan pusat berkaitan COVID-19. Tapi alhamdulillah apabila isu-isu berkaitan agama memang sudah berlaku perbincangan yang mendalam antara pihak negeri dan pihak pusat untuk membuat keputusan yang selari. Tetapi apabila berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan pekerjaan, jadi berkaitan dengan pihak berkuasa tempatan, maka isu itu menjadi lebih rumit lagi. Dan ini bila kita ambil faktor bahawa keadaan Sabah dan Sarawak mempunyai hak autonomi ataupun kuasa yang lebih pada negeri lain, maka kita boleh lihat bagaimana Sabah dan Sarawak juga membuat polisi yang agak berbeza dengan kerajaan pusat, terutamanya untuk merelakskan ataupun melonggarkan PKPB. Kerana kerajaan negeri berpendapat bahawa mungkin belum tiba masanya lagi dan mungkin PKP itu perlu diteruskan, dan itu adalah pandangan kerajaan negeri. Jadi isu itu memang timbul dan di sini memang ada dua pandangan. Pandangan yang pertama ialah semua kerajaan negeri sepatutnya tidak boleh buat apa-apa yang bertentangan dengan keputusan buat kerajaan pusat, kerana yang menguatkuasakan undang-undang ini ialah kerajaan pusat. Contohnya kita lihat yang membuat sekatan jelaya polis, dan polis ialah penjawat awam untuk kerajaan pusat. Tentera juga penjawat awam untuk kerajaan pusat. Kementerian Kesihatan Malaysia juga penjawat awam untuk kesihatan pusat. Jadi secara amnya apabila berkaitan dengan kesihatan awam dan ketenteraman memang bawah kerajaan pusat. Tetapi apabila ia melibatkan premis-premis di negeri-negeri, maka di sinilah kerajaan negeri mula mempertikaikan isu. Kerana apabila berkaitan dengan pembukaan premis di kerajaan negeri, maka di sinilah pihak berkuasa tempatan memainkan peranan. Dan pihak berkuasa tempatan adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Dan apabila kita bercakap dengan industri, perkilangan kecil dan sebagainya, maka ia juga jatuh di bawah bidang kuasa pihak kerajaan negeri. Maka di situlah timbul ketidaksefahaman ataupun agak pertelagahan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Jadi di sini kalau kita lihat di mana sekarang ini kerajaan pusat pun tidaklah mengambil langkah yang terlalu drastik memaksa kerajaan negeri untuk membuat untuk patuh 100% pada kemahuan kerajaan pusat. Kerana dibiarkan kerajaan negeri untuk membuat kepelbagaian ataupun mengikut kesesuaiannya sendiri. Kerana pada masa yang sama kerajaan pusat juga perlu akur bahawa kerajaan negeri juga mempunyai kuasa dalam bidang-bidang tertentu. Dan berdasarkan pada kehendak setempat ataupun perbezaan, kalau kita lihat green zone bukanlah pada semua negeri, hanya negeri-negeri tertentu. Dan ada negeri-negeri yang masih lagi belum ada green zone. Dan di negeri-negeri inilah maka agak sukar ataupun quite reluctant yang state government untuk melonggarkan PKPB ini. Jadi di situ memang terdapat sedikit perbezaan pendapat, tapi walaupun bagaimanapun ini kita perlu terima kerana ini adalah satu perkara yang normal dalam kerajaan yang berdasarkan federalisme.
Malah kalau kita lihat keadaan di Amerika lebih teruk lagi di Malaysia. Kerana di mana kalau kita lihat Presiden Amerika pada awalnya berkata semua negeri mesti membenarkan orang keluar dan bekerja. Dan governor negeri membantah kerana mereka kata Presiden Amerika Donald Trump tidak mempunyai kuasa kerana governor negeri yang punya kuasa untuk buat keputusan tersebut. Dan Trump pun lepas tu akur. Dia sedar bahawa kuasa dia terhad. Jadi kalau kita lihat polisi-polisi di negeri-negeri di Amerika pun ada yang berbeza-beza. Tapi di Malaysia kita lihat lebih teratur dan lebih seragam. Kerana pada asasnya semua kerajaan pusat dan negeri setuju dalam perkara yang prinsip, tapi daripada segi pelaksanaan perkara-perkara yang kecil tu mungkin terdapat perbezaan. Dan bagi saya ini tak ada masalah kerana lain tempat mungkin ada lain dia punya tekanan ataupun keperluan dia. Okay, terima kasih Dr. Khairil. Boleh saya tambah sikit? Okay, terima kasih Dr. Nick. Saya melihat isu tentang perbezaan antara persekutuan dan negeri ini adalah isu boleh dilihat daripada dua perspektif. Pertama, perspektif peruntukan perlembagaan itu sendiri. Kedua, daripada perspektif kerjasama persekutuan negeri. Kalau kita lihat perspektif perlembagaan itu, pertama kita kena lihat bahawa kuasa di bawah jadual ke-9 itu, kuasa membuat undang itu, perkara mengenai pencegahan penyakit itu terletak dalam senarai bersama ataupun apa dipanggil tu senarai yang ketiga tu lah. Kita ada senarai negeri, senarai persekutuan dan senarai bersama ya. Jadi maknanya kedua-dua parlimen dan negeri boleh membuat undang-undang tentang hal ehwal tentang penjagaan atau pencegahan penyakit. Tapi yang ada sekarang ini ialah akta persekutuan. Ya, Akta 342 itu adalah akta persekutuan. Kita tak tahu sama ada negeri, mungkin ada juga enactment atau ordinance yang mereka buat ya. Tapi peruntukan akta persekutuan itu yang dikuatkuasakan, itu yang Dr. Khairil sebut tadi. Dan bukan akta ataupun enactment negeri atau ordinance negeri ya, yang dilaksanakan. Jadi dalam konteks ini, kalaupun negeri ada peruntukan undang-undang ya, kita perlu lihat pula pada perkara 75 mengatakan bahawa kalau ada dua undang-undang persekutuan dan negeri, undang-undang persekutuan itu diutamakan ya. Satu lagi perkara 81 mengatakan kalaulah pihak persekutuan atau parlimen membuat undang-undang, maka negeri di bawah perkara 81 wajib melaksanakannya lah. Jadi apabila peraturan mengenai PKP itu dilaksanakan, maka pada dasarnya ialah negeri patut ikut. Ya. Tapi kita lihat bila konteks kerjasama pula. Sebab kita tidak boleh anggap bahawa itu semua perspektif undang-undang. Kita lupakan bahawa persekutuan dan negeri itu perlu bekerjasama. Dan kita lihat bahawa yang berhormat menteri-menteri pun ada sebut bahawa kita boleh biarkan negeri untuk memilih masa yang sesuai untuk mereka melaksanakan. Dan isu itu mulanya panas tapi akhirnya telah diselesaikan dengan cara bahawa persekutuan menganggap bahawa negeri memang bukan tidak mahu melaksanakannya, tapi mereka mahu melaksanakan mengikut phase ataupun keupayaan mereka ya, khususnya dari segi penguatkuasaan dan sebagainya. Dan kita lihat sekarang ni saya rasa kebanyakannya dan saya rasa majoriti negeri telah mula melaksanakan PKPB. Dan ini satu perkara yang amat baiklah. Dan kita tidak perlu lihat dari perspektif bahawa negeri dengan persekutuan itu mempunyai bidang kuasa yang berlainan, maka mereka tidak mestinya terikat dan sebagainya, tapi kita lihat dari segi aspek kerjasama persekutuan itu yang amat penting. Terima kasih Dr. Nick. Satu bahan yang lebih yang menambah lagi konteks kepada jawapan Dr. Khairil tadi. Boleh saya tambah sikit lagi? Boleh. Baik, okey. Berkaitan dengan tadi Dr. Nick ada sebutkan perkara dengan bidang kuasa perundangan dan memang saya setuju bahawa ini bawah bidang kuasa bersama ya. Dalam pembahagian kuasa kita ada 3 senarai, iaitu senarai persekutuan bawah kerajaan pusat,
Kemudian kita ada senarai negeri untuk kerajaan negeri dan kita ada senarai bersama untuk pusat dan negeri. Dan jika di bawah senarai bersama, maka salah satu boleh buatlah. Dan bagaimana yang Prof ni huraikan tadi, jika berlaku pertembungan antara undang-undang negeri dan pusat, maka berdasarkan perkara 75 undang-undang pusat akan prevail. Jadi sekarang bila berlaku sekarang yang isu dia sebagaimana yang diberitahu tadi ialah penguatkuasaan. Okey, bila kita kata penguatkuasaan, maka ia berkait dengan kuasa eksekutif. Berkaitan dengan kuasa eksekutif. Jadi bila buat undang-undang ialah kuasa legislatif, iaitu berdasarkan pada jadual 9. Tapi apabila kita bercakap dengan penguatkuasaan berkaitan dengan kuasa eksekutif. Jadi sekarang kuasa eksekutif, bila kita lihat undang-undang yang digunakan adalah Akta Parlimen. Jadi penguatkuasaan diberi oleh kuasa eksekutif kerajaan pusat. Jadi sekarang mungkin ada orang bertanya, tapi kalau tadi kesihatan awam ini bawah perkara senarai bersama, jadi kenapa pula bila penguatkuasaan bukan bersama? Jawapannya ialah apabila kita membicarakan kuasa eksekutif, maka prinsipnya ada sedikit berbeza dengan pembagian kuasa dengan pembagian kuasa buat undang-undang. Kerana apabila kuasa eksekutif, jika di bawah senarai bersama, by default dia milik kuasa kerajaan negeri. Tetapi apabila ada undang-undang pusat yang dibuat dalam senarai bersama dan kuasa tersebut diberikan pada kerajaan pusat, maka itu adalah hak kerajaan pusat. Jadi memang sebagaimana yang menyatakan bahawa memang di kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri tidak boleh terlibat berkaitan dengan penggunaan Akta 1998, Akta Pencegahan Penyakit itu. Itu memang kita tak ada isu. Yang jadi isunya sekarang ialah penguatkuasaan premis-premis perniagaan di negeri-negeri. Ini di bawah PBT. Jadi sekarang apa yang banyak orang silap faham ialah bila dia kata negeri ada kuasa. Kalau macam tu MCO kat negeri ni tak terpakai lah, ataupun apa yang PKPB ni tak terpakai lah di negeri. Jadi kita kena faham sebenarnya dia yang dikatakan negeri itu ada kuasa itu hanya dalam keadaan tertentu saja, iaitu berkaitan dengan PBT. Tapi bila berkaitan dengan pergerakan, penjarakan, apa benda yang lain-lain yang memang bawah Akta 98 tu, memang kita ikut kerajaan pusat. Jadi sebenarnya kerajaan negeri memang ada hak, tapi very limited, terbatas. Jadi secara umumnya kita boleh ikut apa yang pusat nyatakan, tapi cuma dalam keadaan tertentu bolehlah kerajaan negeri membuat perbezaan sedikit sebanyak dengan polisi kerajaan pusat. Tapi itu pada keadaan yang very limited situation. Dan macam mana yang Dr. Irwito tadi, memang pada awalnya memang ada perbezaan pendapat, tapi kita kena terimalah hakikat bahawa ini adalah negara persekutuan dan memang jadi satu kebiasaan. Memang ada sedikit sebanyak perbezaan daripada cabang-cabang atau ranting polisi dan penguatkuasaan. Itu tak ada masalah. Okey, itu semua. Okay, terima kasih Doktor. Alright, saya rasa again soalan mengenai hak negeri dalam konteks pelaksanaan PKP ni saya anggap sudah dijawab dengan lebih jelas oleh kedua-dua panelis kita pada hari ini. Jadi kita ada lagi 20 minit. Tapi apa pun kita lagi satu soalan sebenarnya. Tapi saya lagi sebab part pertama soalan ni saya sudah dijawab oleh Profesor Dr. Nick dalam penjelasan beliau tadi. Tapi part kedua ni saya tertarik sikit. Can union take action against employer yang paksa employee untuk ambil annual leave dalam konteks pandemik sekarang ini? Jadi boleh Dr. Nick ulas? Okey, sebenarnya majikan pertama majikan tidak boleh menarik balik annual leave tu, sebab kalau ke dalam konteks akta kerja tu mereka yang tergolong dalam bidang kuasa akta kerja tu mereka mempunyai hak annual leave tu hak, iaitu
Kalau dah bekerja kurang dari 2 tahun, 8 hari. Kalau lebih 2 hingga 5 tahun ada 18 hari annual leave. 12 hari. Kalau lebih daripada 5 tahun ada 16 hari annual leave ya. Jadi tidak boleh menarik ataupun memotong annual leave dia. Tapi boleh ke majikan memaksa supaya mengambil annual leave ni. Ini yang berkaitan dengan garis panduan kementerian tadi tu, Kementerian Sumber Manusia tu. Ya. Sebab kementerian mengatakan bahawa kalau berlaku keadaan begitu, ini adalah garis panduannya. Cuma itulah saya kata tadi bahawa garis panduan ini bukan satu yang mengikat. Ya. Ia cuma satu direktif saja tapi tidak mengikat kepada majikan. Ya. Jadi dalam konteks soalan tadi iaitu boleh ke Kesatuan Sekerja membawa tindakan. Okey, seperti saya kata tadi bahawa kalau ia satu undang-undang maka jelaslah, kalau tidak dipatuhi maka ia telah berlaku kesalahan. Ya. Tapi kalau ia bukan undang, hanya satu garis panduan ya, maka ia bergantung kepada pendapat ataupun pandangan mahkamah lah tentang isu ini ya. Saya ambil contoh. Satu garis panduan yang telah diluluskan oleh Kementerian Sumber Manusia dulu, Kementerian Buruh tahun 1970-an dulu ada satu garis panduan dipanggil Code of Conduct for Industrial Harmony. Code of Conduct for Industrial Harmony mengatakan bahawa kalau ada berlaku keadaan di mana majikan terpaksa memecat ataupun menamatkan kontrak atau menamatkan pekerjaan pekerja kerana masalah ekonomi, masalah tidak majikan tidak berdaya untuk meneruskan bisnes mereka, maka perlu ada 1-2 perkara yang perlu dilakukan. Pertama, beri notis kepada Kesatuan Kerja. Kedua, memastikan bahawa majikan cuba untuk mengurangkan perbelanjaan dengan mengurangkan overtime ataupun mengurangkan rekrutmen baru ataupun mengurangkan jam bekerja supaya bisnes tu dapat berjalan terus dan dapat dikurangkan kos. Tapi kalau sampai pada tahap di mana mereka terpaksa juga buang kerja kerana masalah ini, maka mereka boleh berbuat demikian, tapi gunakan satu peraturan dipanggil LIFO, last in first out. Ya. Maknanya siapa yang dulu bekerja maka dia di maintain, tapi yang mereka yang baru bekerja dia akan dibuang. Dalam konteks itu. Tapi kalau terpaksa buang semua tu memang terpaksa lah. Tapi itu adalah satu Code of Conduct for Industrial Harmony yang bukan undang-undang, cuma satu pemahaman antara majikan, pekerja dan kementerian. Jadi garis panduan untuk pandemik COVID-19 ini begitu juga mengatakan bahawa majikan jangan paksa pekerja ambil cuti tahunan. Cuma satu garis panduan. Jadi saya mendapat ia satu isu yang terbuka. Maknanya terbuka maksudnya kita tidak boleh mengatakan majikan salah sebab tidak ada undang-undang yang jelas tentang hal ini. Yang jelas ialah di bawah Akta Kerja iaitu tidak boleh menarik balik kerja ataupun cuti tahunan pekerja, itu saja. Tapi untuk menyuruh mengambil untuk tujuan bahawa tidak perlu datang kerja terus ambil kerja, tapi perlu bekerja cuti bergaji lah. Tidak boleh cuti tanpa gaji. Itu dah lain cerita lain lah kalau tak bagi gaji masa bercuti. Dan itu pandangan saya lah tentang isu ini. Ya, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Nick. Jadi kepada penonton, para majikan tak boleh ambil anda punya annual leave. Jadi harap kalau ada majikan yang memaksa, boleh diadu kepada siapa Dr. Nick? Boleh diadu pada Jabatan Tenaga Kerja. Jabatan Tenaga Kerja. Jabatan Tenaga Kerja, ya. Saya rasa sebenarnya kita lagi 10 minit, 10 tu. Tapi saya mahu kalau boleh kesimpulan yang dibuat oleh panelis kita ni, saya nak bagi satu stigma ataupun satu perbezaan pandangan yang wujud dalam konteks masyarakat sekarang. Sesuatu yang kita boleh nampak sangat apparent, sangat prevalent di Amerika sana. Apa yang saya sediakan ni Alright. Jadi bila kita
ada PKP, bila kita dihad pergerakan kita, maka ianya juga menghadkan kebolehan kita untuk bekerja. Dan bila kita tak bekerja, kita tak dapat duit. Kita tak dapat duit, tak dapat beli barang keperluan. Jadi pada akhirnya, kita bukan mati sebab COVID-19, tapi mati sebab kebuluran. Jadi mungkin kesimpulan oleh kedua-dua pihak panelis kita boleh juga mengenai this particular pandangan yang prevalent di Amerika sekarang ni. Mungkin kalau boleh saya nak mulakan dengan Dr. siapa yang nak mulakan? Saya mulakan ke? Saya mulakan. Okey, Dr. ni Okey, saya mulakan. Okey, satu apa dipanggil satu conundrum lah saya nak sebut ni sini, bahawa satu pilihan yang memang sukar. Kalau tidak bekerja, tidak ada wang. Kalau bekerja akan terdedah kepada bencana penyakit. Ya. Tapi kita kena lihat secara keseluruhan bahawa setiap rakyat yang duduk di sebuah negara itu bukan rakyat duduk bersendirian, kerana ada kerajaan. Dan kerajaan itu bertanggungjawab untuk membantu dan melindungi rakyat mereka. Kita lihat bahawa di Malaysia ini saya rasa kita patut bersyukur kerana kerajaan amat prihatin tentang apa yang berlaku. Ya. Kerajaan mengambil langkah-langkah yang begitu drastik. Ya. Misalnya package rangsangan ekonomi yang kerajaan telah luluskan itu telah mengambil kira semua aspek. Dan bukan saja mereka yang B40 saja diutamakan, tapi mereka semua yang M20 juga dilindungi. Businesses juga dilindungi. Semua mereka yang bekerja sendiri juga dilindungi. Jadi maknanya oleh kerana bencana ini atau pandemik ini sangat-sangat bahaya, ya. Bayangkan kalau kerajaan KKM dan MKN tidak dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Bayangkan bahawa kita menghadapi jumlah jangkitan yang berpuluh ribu seperti di Amerika, ya, seperti di negara lain, di Eropah, di Itali, di Spanyol, di Perancis, di UK. Bolehkah sistem ataupun kemudahan yang kita ada di hari ini dapat menangani perkara itu? Ya. So maknanya satu langkah yang amat betul yang telah dibuat oleh kerajaan untuk melaksanakan PKP 1 sehinggalah PKPB sekarang ini. Kerana kita dapat menahan daripada pandemik itu menjadi lebih luas dan lebih sukar untuk dikawal. Jadi dan pada masa yang sama juga package rangsangan ekonomi itu membantu mereka semua. Tidak kira lah mereka bergaji besar ke atau bergaji kecil ke, mereka bekerja sendiri itu ataupun bermajikan mendapat perlindungan. Walaupun mungkin tidak begitu cukup, tapi akhirnya kita dapat survive dalam masa 2 bulan ini, ya. Dan sekarang ini sudah PKPB dan kita lihat perniagaan, aktiviti ekonomi semua telah kembali. Walaupun bukan 100% tapi kebanyakan telah kembali dan kita kembali kepada keadaan yang saya rasa dapat memberi kita semangat untuk terus menghadapi pandemik ini dengan lebih bersemangat. Itu saja. Terima kasih Dr. Ni. Okey, Dr. Khairul. Pertama sekali, bagi saya soalan ni tak berapa susah nak jawab. Dia nak keluar bekerja. Kalau tak bekerja, tak cukup makan, dia akan mati. Tapi kalau macam mana dia nak keluar bekerja kalau dia dah mati? Jadi kenapa saya cakap macam tu? Pertama sekali ialah COVID-19 ni tak ada penawar lagi. Kalau untuk penyakit yang ada ubat dia, ada penawar dia, kita boleh dapatkan ubat tu. Tapi COVID-19 ni memang tak ada penawar. Masih belum ada vaksin dia, masih tak berjumpa lagi. Jadi possibility untuk mati tu kalau kita jangkit memang ada. Macam di US sekarang, US negara yang paling maju, sudah lebih 1.4 atau 5 juta orang yang kena COVID-19 dan saya rasa mungkin dah lebih 80,000 orang mati. Dijangka 100,000 orang mungkin dalam bulan ni saja akan mati di Amerika. Dan di UK, ya, saya rasa mungkin lebih pada 30,000. Itu adalah negara-negara yang maju. Jadi sekarang kita ada pilihan. Kita nak keluar bekerja dan ambil risiko kita akan dikenakan penyakit dan kita akan sebarkan penyakit pada orang lain dan kita akan menyusahkan pihak hospital untuk jaga kita. Kita ada pilihan. Jadi itu sebab dia sebaik-baik prevention is better than cure.
Dan sekarang kita sebenarnya bukan kita nak prevent, tapi kita nak control, damage control situation. Okey, sekarang masalah dia kalau tak keluar, siapa yang nak bagi makan? Ini adalah tanggungjawab. Okey, sebelum tu saya nak ambil kita sebagai seorang Islam, kita perlu rujuk pada Quran dan Sunnah dan juga ijtihad ulama. Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam qal laisal mu'minun billadhi yashba'u wa jaruhu ja'un. Maksud dia, tidak termasuk orang mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Apa maksud dia? Maksud dia ialah sebagai seorang Islam, kita kena pastikan bahawa jiran tetangga kita tidak kelaparan, apatah lagi mati kelaparan. Kita kena pastikan jiran tetangga kita tidak berada dalam kesusahan. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai jiran. Hak jiran. Hak jiran yang kita perlu tunaikan. Walaupun tak ada undang-undang, tak ada dalam peruntukan dan perlembagaan, tapi kita sebagai orang Islam yang hidup berdasar kepada syariat Islam, kita kena tahu bahawa ini adalah tanggungjawab kita. Dan disebab itulah maka sepatutnya tidak timbul isu akan mati kelaparan ataupun kesusahan, kerana jiran tetangga kita baik Islam maupun bukan Islam adalah tanggungjawab kita. Ini adalah tanggungjawab bersama. Okey, sekarang memang benar ini sebenarnya adalah tanggungjawab kerajaan untuk memastikan bahawa semua rakyat hidup dalam aman, sejahtera, sihat walafiat. Dan dalam keadaan sekarang ni memang kerajaan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa orang-orang yang mendapat bencana akibat COVID-19 ni perlu dapat bantuan. Dan daripada segi ekonomi, bagaimana Prof. Nick sudah jelaskan, banyak stimulus package yang telah dibuat. Malah di Amerika pun dia ada CARES Act, macam di Singapura dia ada COVID-19 Act untuk melindungi orang-orang yang terjejas pendapatannya akibat COVID-19. Walaupun Malaysia kita tak ada akta yang spesifik, tapi dari segi polisinya, daripada segi package, financial package, stimulus tu memang ada. Dan kita juga perlu lihat bahawa dalam apabila Islam berkuasa dahulu, Sayyidina Umar, saya tak ingat sama ada Sayyidina Umar Ibn Khattab ataupun Umar Abdul Aziz, di waktu malam dia menyamar dan berjalan ke seluruh pelosok kota untuk melihat kehidupan para penduduknya, rakyatnya. Nak lihat sama ada rakyatnya hidup dalam sengsara atau tidak. Ini bukannya dia nak masuk Facebook, Instagram, nak dapatkan populariti, tak ada. Dia menyamar dan dia tak mahu orang kenal. Sehingga kan pada satu ketikanya dia menolong, dia tengok ada satu kisah yang amat menarik sekali di mana Sayyidina Umar menolong orang perempuan tu untuk membuat mengundi roti. Sebab orang perempuan tu tak ada orang nak bantu dia, tapak anak dia. Jadi itu menunjukkan bahawa tanggungjawab kerajaan ialah memastikan bahawa semua rakyat, terutamanya mana yang kelaparan, yang tidak cukup keperluan tu dibantu. Ini adalah tanggungjawab kerajaan. Jadi bagi saya ini adalah tanggungjawab bersama. Kita sebagai rakyat yang prihatin, sebagai umat Islam, perlulah bertanggungjawab memastikan bahawa kejaranan kita, saudara mara kita tidak ada yang terjejas akibat sehingga kelaparan dan tidak keperluannya tidak ada. Dan kerajaan juga bertanggungjawab. So memang adalah tanggungjawab besar kerajaan memastikan bahawa apabila PKP dan PKP ini berlangsung, maka orang-orang yang vulnerable groups, ibu tunggal, anak-anak yatim, OKU, orang yang hilang pekerjaan, ini dibantu. Kerana ini adalah memang tanggungjawab kerajaan. Inilah kenapa kita perlu ada kerajaan untuk memelihara kesihatan rakyat. Jadi bagi saya, ini adalah satu ketika yang mencabar bukan saja keimanan, kesabaran kita, malah untuk melihat kewibawaan kerajaan dan juga kemampuan kita sebagai negara dalam menghadapi situasi yang rumit sekali. Okay. Terima kasih sangat-sangat Dr. Khairil. Saya sudah jelaskan kepada para penonton kita mengenai stigma antara perut dengan nyawa. Sesungguhnya kita dah ada kerajaan yang bantu, kita sudah ada orang sekeliling kita juga yang ingin membantu.
Jadi seperti yang Dr. Nik katakan tadi, kita kena lihat kepada kemampuan negara kita untuk banteras untuk memerangi COVID-19 ini, dan Dr. Khairil pula menekankan mengenai hak ataupun tanggungjawab kita sebagai seorang jiran, hak tanggungjawab sebagai seorang kerajaan, hak tanggungjawab sebagai kerajaan untuk memastikan rakyatnya semua tidak kelaparan. Jadi saya rasa itu sahaja untuk pada hari ini. Terima kasih kepada kedua panelis kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa untuk menyatakan pendapat dan mengulas soalan yang diberikan. Kepada para penonton sekalian, terima kasih kerana sudi meluangkan masa menonton siaran ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi seterusnya, siri bicara undang-undang. Dan dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.